Okay, hai, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Fazliani, Cikgu Matematik awak di tingkatan 1 dan 2 nantilah. Okay, jadi hari ni kita nak belajar yang simple-simple dulu. Bab 1 iaitu nombor nisbah. Okay, bagi yang dah dapat buku teks, tolong tengok buku teks. Okay? Okey, sekarang saya hanya bagi yang simple-simple saja supaya awak senang untuk faham konsep dia. Okey, jadi hari ini kita masuk bab 1, nombor nisbah. Dalam subtopik bab ni kita ada integers. Integers dia punya main point dia. Okey, apa itu integers? Okey, sekolah rendah awak dah belajar nombor bulat. Apa itu nombor bulat yang awak dah belajar? Okey, nombor bulat yang 0, 1, 2, betul tak? Okey, yang nombor bulat yang awak 0, 1, 2 dan seterusnya. Itu nombor bulat kan? Okey, untuk tingkatan 1 benda yang sama saja. Dia tetap nombor bulat. Yang berbeza hanya ada positif dan negatif saja. Okey. Maksud integers ni adalah nombor bulat yang mempunyai tanda positif dan tanda negatif. Itu saja. Sekolah rendah awak dah belajar nombor bulat. Kita masuk sekolah menengah, kita tambah sikit je. Positif dan juga negatif. Okey, itu basic yang paling awak kena tahu. Okey, apa itu integer positif? Okey, integer positif adalah nombor bulat yang lebih besar daripada sifar. Sebab dalam nombor bulat ni kita ada sifar, betul tak? Okey, dalam nombor bulat ni kita ada sifar kat tengah, betul tak? Yang ini yang awak belajar nombor bulat 1, 2, 3, betul tak? Okey. Yang lebih besar daripada 1, 2, 3 ini kita namakan dia sebagai positif. Boleh tak? Yang lebih besar daripada ni kita namakan dia positif. Okey, semula. Okey, kita ada garis nombor. Ini dinamakan garis nombor Awak akan belajar nanti. Okey, masa sekolah rendah awak belajar yang nombor bulat, betul tak? 1, 2, 3. Betul tak? Okey, ini adalah positif. Okey, ini nama dia positif. Okey, nilai positif. Maknanya nombor bulat, tengok sini, nombor bulat yang lebih besar daripada sifar. Dia lebih besar. Nampak tak kat situ? Okey, kita tengok pula yang negatif. Yang negatif pula adalah nombor bulat yang lebih kecil. Ke sini. Lebih kecil daripada 0. Ini sifar. Sifar ni natural. Dia tak ada positif, tak ada negatif. Sifar ni natural. Okey. So sekarang contoh ini dalam bentuk garis nombor. Yang saya bagi awak contoh ni adalah dalam bentuk garis nombor. Okey, yang negatif kat sini. Maknanya kalau 1 kat sini, 0 ni sebagai cermin. Ini sebagai cermin. Okey, saya tukar warna lain lah. Okey. Ni sebagai cermin. Maknanya 0 mesti start daripada 1. Sini pun mesti start daripada 1. Negatif 1. Ni 2. Negatif 2. Negatif 3 dan seterusnya. Okey, cuba tengok. 0 mesti dekat dengan 1. Boleh ya? Okey. Seterusnya kita akan pergi pada next slide, iaitu membaca dan menulis integers. Macam mana awak nak membaca dan menulis integers? Okey, integers ni nombor bulat macam tadi, mempunyai tanda positif dan juga tanda negatif pada sebelumnya. Okey, integers boleh ditulis tanpa tanda positif. Okey, integer positif. Okey, untuk integer positif ni dia sangat special. Okey, makna dia kat sini selama ni awak duduk tulis 2, awak duduk tulis 3. Okey, ini semua sebenarnya adalah positif 2 ataupun positif 3. Boleh Okey.
Dia 2 dan positif 2 adalah benda yang sama. Nah, sebab itulah integer positif boleh ditulis tanpa tanda. Tak ada tanda pun tak apa. Kalau awak tak ada tanda pun, saya akan semua cikgu tahu itu adalah positif. Contohnya, positif 7 biasanya ditulis sebagai 7 sahaja. Okey, tengok kat situ Tapi, lain berbanding dengan integer negatif. Integer negatif wajib tulis negatif. Cuba tengok pengertian dia ni. Okey. Integer negatif, tengok integer negatif adalah nombor bulat selain daripada sifar dan mempunyai tanda negatif. Contohnya negatif 3, negatif 3, negatif 5. Memang kena ada negatif. Kalau awak tak tulis negatif, okey, jadi benda tu adalah positif. Jadi sebab itulah awak kena tulis negatif number. Boleh Untuk negatif memang wajib tulis negatif. Tapi positif tulis boleh, tak tulis pun boleh. Boleh Okey, seterusnya kita pergi pada contoh. Okey, cuba tengok contoh. Negatif 3. Okey, negatif 3. Okey. Salah. Okey, untuk negatif, tadi kat sini. Okey, untuk negatif. Cuba tengok negatif 3. Negatif 3 dibaca ialah negatif 3 dibaca sebagai negatif. Ini dalam perkataan negatif 3. Yang ini 7. Positif 7 ataupun 7. Dua-dua betul. Okey, sifar integer bukan positif dan juga bukan negatif. Maknanya kalau awak nak tulis negatif 14, awak kena tulis negatif 14. 14 ni dalam perkataan lah ya. Dalam perkataan. Okey. Sama juga positif. Positif. Contoh positif 2. Okey. Awak boleh tulis 2 saja pun boleh. Awak nak tulis positif 2 pun boleh. Positif 2. Eja Okey. Dua-dua tu boleh awak tulis. Tak ada masalah. Okey. Dua-dua tu betul. Okey. Sampai situ. Saya harap awak faham lah. Seterusnya, menulis mengikut situasi persekitaran. Okey, menulis mengikut situasi persekitaran, dia bagi awak situasi. Contohnya, saya menaiki anak tangga sebanyak 10 anak tangga. Menaiki. Okey, menaiki tu positif ke negatif? Positif, right? Okey, so sebab itulah bila kata menaiki, naik. Maknanya positif lah. Kalau turun, negatif. Okay, macam tu. Tengok, nilai positif dia boleh jadi menaik, tinggi, atas, keuntungan, lebih dan sebagainya. Faedah, semua yang bernilai positif. Itu adalah positif. Contoh negatif pula, turun. Turun anak tangga. Rendah, bawah, kurang, kerugian. Itu semua bernilai negatif. Okey, boleh tak faham sampai situ? Okey, ini macam mana awak nak tukar dia kepada integers lah. Benda penting lah bila diberi situasi. Okey, contohnya kan nombor positif. Okey, contoh kita terus contoh. Cuba tengok contoh Okey, kita tengok contoh dia. Okey, kita tengok contoh kat sini. 60 sen mewakili keuntungan. Ini keyword dia. Keuntungan maknanya keuntungan sebanyak 60 sen. Sebab itulah dia akan jadi positif 60. Okey? Boleh? Alright, yang seterusnya. Tengok nilai kerugian. Rugi turun negatif number. Sebab itulah dia negatif number. 30 sen. Tengok dia dah buat negatif 30. Boleh Okey, untuk contoh lain tengok 5 darjah lebih. Lebih positif lah. Nampak tak? Okey, mewakili 2 darjah kurang. Sebab itulah dia jadi negatif 2. Boleh Okey, seterusnya.
Okey, yang ini, okey, ini pun sama. Keuntungan sebanyak 500. Jadi dia akan jadi positif 500. Kurang. Keyword dia kurang. Ni untung. Ini turun. Awak kena tahulah, ni bawah. Ini menentukan awak punya nilai positif atau negatif. Okey? Okey. Sampai situ okey Okey, seterusnya slide yang seterusnya. Okey, ini tulis dalam perkataan. Saya akan screenshot dan juga bagi dekat awak lah nanti. Cuma awak kena ni lah buat nanti Alright, yang ini kerja awak tulis dalam perkataan. Maknanya kalau tulis saya bagi contoh Kalau tulis dalam perkataan. Okey, kalau tulis dalam perkataan, okey tengok sini. Contoh yang ni. Pastikan tulis dulu simbol dia. Negatif dulu. Okey, negatif 23. Tulislah 23. Okey, boleh? Okey, negatif 23. Boleh? Maknanya simbol dulu ditulis. Ditulis simbol dulu, negatif ke positif, barulah awak tulis nilai dia. Okey. Okey, ini kerja awak nanti. Okey, seterusnya tulis integers. Yang ini kerja awak. Yang ini paling penting. Cikgu, semua nombor integers ke? Tak Ini kita nak belajar bukan integers. Semua nombor perpuluhan bukan integers. Semua nombor pecahan bukan integers. Hanya nombor bulat sahaja. Maknanya tak ada pecahan, tak ada perpuluhan. Hanya nombor bulat saja. 1, 2, negatif 1, negatif 2. Semua itu adalah integers. Tapi bagi nombor perpuluhan dan pecahan, dia bukan integers. Negatif 1/2. Itu bukan integers. Negatif 0.01. Cikgu, positif 0.01 integers ke tak? Tak, sebab dia nombor perpuluhan. Perpuluhan dengan pecahan bukan integers. Boleh Hanya nombor bulat saja. Bulat yang tak ada point, yang tak ada pecahan. Boleh? Okey, seterusnya. Bulatkan integers dalam kotak di bawah. Kerja awak bulatkan sahaja. Termasuk kosong Saya bagi awak satu je nilai. Saya akan bulat kosong. Kosong adalah integers. Yang lain awak bulat sendiri. Boleh Sebab tadi saya dah cakap, bukan integers, ada dua saja. Bukan perpuluhan, bukan pecahan. Dua tu saja. Yang lain semua integers. Boleh? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada garis nombor. Yang paling penting garis nombor. Tengok betul-betul garis nombor. Sekolah rendah awak dah belajar kot. Betul tak? Okey, untuk garis nombor saya akan guna drawing. Okey, kita tengok betul-betul. Garis nombor ada dua. Kita tengok Saya nak buat. Okey, garis nombor ada dua. Satu adalah bentuk mengufuk. Satu lagi bentuk menegak. Boleh? Okey, so garis nombor macam biasa memang ada neutral, 0. Yang ini tengah-tengah dia neutral, 0. Benda yang sama. Okey, bila awak nak tulis nombor, awak start daripada kosong tu, awak start dengan nombor berapa? Okey, maknanya 1, 2, 3. Betul tak? Ke kanan 3. Betul tak? Sama je menjanjang. Ke atas nombor ni. Betul tak? 1, 2, 3. Betul tak? Okey. So macam mana awak nak buat? Awak nak tahu nilai dia bertambah ke tak? Okey. Ini adalah nilai positive value. Maknanya nilai positif. 1 adalah positif 1. 2 adalah positif 2. Boleh Maknanya nombor dia semakin dia ke sana, maknanya nombor dia semakin meningkat. 1 lebih kecil daripada 2. Maknanya 2 tu lebih besar daripada 1. Betul tak? Sama je macam ni. Lagi ke atas.
Nampak tak? Lagi ke atas, lagi tinggi nilai dia. Betul tak? Sebab itulah nilai dia 3 lebih besar daripada 2. Betul tak? Ke RM1 dengan RM3, RM1 lagi besar? Tak kan? RM3 lagi besar daripada 1. Betul tak? Okey, untuk negative value ataupun nilai negatif, dia special sikit nilai negatif ni. Sebab apa saya kata dia special? Okey, cuba tengok Negatif pun start daripada 1, tak ada masalah. Dia ada 1 juga. Okey. Untuk negative number, dia 1. Sama. 2, 3. Saya kan cakap tadi kosong ni adalah cermin. Maknanya 1 dekat dengan kosong. Nampak tak situ? Cuma yang beza dia adalah negatif. Letak negatif. Nampak tak kat situ? Negatif number. Allah, tak boleh letak dah. Okey, negatif. Nampak tak situ negatif? Jadi nak cakap awak nilai dia makin ke bawah makin kecil. Ini negative value. Maknanya nilai negatif ke bawah. Ini ke kiri awak. Ke kiri awak nilai negatif. Negatif dia makin sikit. Maknanya 1 ni tengok kat sini kita tengok 2. Tengok 2 lebih besar daripada 1. Betul tak? Yang depan lebih besar daripada belakang. Betul tak? Sama saja dengan nilai negatif. Yang depan maknanya kat sini 1. Tengok 1 lebih besar daripada negatif 2. Nampak kat situ? 1 lebih besar daripada negatif 2. Cuba tengok betul-betul. 1 lebih besar daripada negatif 2. Maknanya negatif 100. Okey, sekejap Saya padam dulu sini. Okey. Erase all. Alright. Okey, maknanya kat sini negatif tak nampak lah pula. Okey, untuk negatif 100 dengan negatif 3. Yang mana lebih besar? Dia sebenarnya terbalik dengan positif. Contoh 100 dengan 3. Okey, yang mana lagi besar? 100 dengan 3, 100 lebih besar. Betul tak? Kita sekarang nak cari yang lebih besar. Kan? Betul tak? Okey, 100 dengan 3 untuk positif number. Positif number. Positif number 100 lagi besar. Betul tak? RM100 dengan RM3. Betul tak? 100 lagi besar. Okey, untuk negatif number dia terbalik. Maknanya negatif 3 lebih besar daripada 100. Boleh tak? Kenapa negatif 3 lebih besar daripada 100? Cuba tengok Okey, kenapa negatif 3 lebih besar daripada 100? Okay, cuba saya buat carta garis. Negatif 3 ni kosong kosong kat sini. Kosong mesti ada negatif 3 dekat dia kan? Betul tak? 100 duduk sini. Negatif 100. Sebab dia negatif number. Yang belakang lebih kecil daripada yang depan. Maknanya untuk negatif number ni, negatif 3 lebih besar daripada negatif 100. Ataupun saya nak cakap awak negatif 1. Nampak je negatif 1 ni. Tapi negatif 1 yang paling besar nilai dia di dalam nombor negatif. Maknanya negatif juta dengan negatif 1. Yang mana lagi besar? Negatif 1. Betul tak? Tapi 1 dengan sejuta tu positif number. Yang mana lagi besar? Maknanya negatif sejuta. Boleh Antara positif dengan negatif dia terbalik. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada PowerPoint. Okey, saya harap awak faham sampai sini. Yang ini awak akan buat latihan. Jadi kita belajar. Okey, contoh kat sini. Saya nak susun. Susun nombor di bawah pada garis nombor yang disediakan. Tak ada garis nombor, pandai-pandai awak buat. Satu kat situ. Okey, kita ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat 1 palang, 2 palang, 3 palang, 4 palang, 5 palang. Sebab ada 5 nombor, betul tak? Okey, yang kedua, okey saya letaklah sini. Okey, saya buatlah positif. Benda yang sama saja. Okey, tak payahlah. Macam mana nak buat? Eraser ni. Padam kat sini. Okey. Alright. Okey.
Okay, so sekarang kita tengok yang mana positive number. Ada kosong tak? Ada kosong kat sini kan? Okay, 1 kosong. Diam kat situ. Okay, positive number kita ada 2. Nilai positif dia ke sana, betul tak? Jadi 1, 2. Betul tak? Kosong kat sini lah. Ini kosong. Boleh tak kat situ? Okay, 5 dengan 8. Yang mana lebih besar? 8 lagi besar kan? Jadi 5 lagi kecil, betul tak? Jadi dia 5 kat sini lah. 5, 8. Boleh tak? Untuk negative number, ingat yang paling dekat dengan kosong mestilah nombor dia yang kecil. Kita ada negatif 2 dengan 4. Tulislah 2, 4. Sebab dengan kosong ni mesti yang nombor kecil. Bukan nilai kecil nombor kecil. Contohnya 5 dengan 8, 5 dulu. Betul tak? 2 dengan kosong, 2 dulu. Betul tak? Jadi awak letak je lah negatif. Sebab negatif 4 lagi kecil. Boleh tak? Inilah garis nombor dia. Boleh tak? Okey, saya harap awak faham lah yang ni Okey, seterusnya kita akan pergi pada penyusunan secara menaik menurun. Okey, macam tadilah. Yang menaik menurun. Tengok Okey, menaik. Okey, maknanya daripada kosong, 1, daripada positif ke negatif. Negatif ke positif. Okey. Kalaulah susunan ni menaik ni menaik. Kalau menurun daripada terbalik saja. Positif daripada nombor besar, nilai besar kepada negatif. Contohnya contoh saya ada nombor 3. Saya ada nombor negatif 3, 4, negatif 1, positif 2. Susun secara menaik. Menaik awak kena tahu. Menaik maknanya negatif dulu baru positif. Betul tak? Kita ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Daripada negatif. Negatif. Nombor negatif yang besar. Maknanya 3 lah. Nombor dia yang besar. Bukan nilai nombor. Nombor yang besar 3. Kat sini lah. Lepas tu negatif 1. Okey, ni dah guna. Ni dah guna. Apa yang tinggal? Positif 2 dengan 4. Jadi untuk positif number, okey, itu negatif, sempadan negatif, betul tak? Itu sempadan negatif. Okey, untuk positif apa? 2 dan 4. Awak jangan tulis 4, 2. Awak kena tulis 2, 4. Sebab apa? Sini adalah positif, sini adalah negatif. Untuk positif yang dekat, yang saya buat sepadan ni kosong lah. Sebab kosong dia tak bagi, tak ada masalah. Boleh tak? Negatif ke positif, maknanya benda tu semakin menaik nilai dia. Boleh tak? Ini untuk susunan menaik. Okey, untuk susunan menurun, okey, soalan yang sama. Negatif 3, 4, positif lah saya buat. Okey, positif 4, negatif 1 dengan berapa tadi? Positif 2. Menurun. Ingat betul menurun. Nombor dia ada 4. Kita buat 4. Sama macam tadi. Menurun. Menurun maknanya positif ke negatif. Sebab dia semakin turun. Daripada atas ke bawah. Maknanya positif ke negatif. Tengok dulu positif dia dulu. Kita ada positif 2 dengan positif 4. Terbalik saja yang tadi. Positif 4, positif 2, negatif 1, negatif 3. Okey. Sorry, positif. Nampak tak? Dia semakin menurun. Maknanya terbalik dengan yang tadi. Yang menaik tadi 4. Yang menaik tadi macam ni kan? Sekejap. Saya tak lagi bawah ni. Yang tadi negatif 3, negatif 1, negatif 3 dulu kan? Negatif 1, negatif 2, negatif 4. Itu menaik. Sekarang menurun, terbaliklah. Positif dulu baru negatif. Boleh ya? Okey. Itu sahaja untuk
PDP hari ini. Nanti saya akan bagi awak soalan. Jawab betul-betul. Kita buat kuis. Saya ada modul untuk awak jawab. Tolong jawab betul-betul. Tampal di buku nota, buku panjang. Okey? Itu saja daripada saya. Hai, salam kenalan. Bye.